tarekat. Itu dah lain. Dia dah tak memiliki lagi. Dia kena ada bakat lah. Senang cakap bagi orang layman juga. Mesti ada bakat lah. Kemudian dia ada orang kata tu kerajinan untuk menghasilkan banyak lagu. Kamu mesti buat lagu yang orang terima. Orang ramai terima. Jadi kamu akan bersemangat untuk buat lagi. Perseverance itu akan datang kemudian. Tapi kalau lagu yang kamu buat orang tak terima, kamu akan rasa kecewa juga. Kan? Kamu mungkin kena sedikit sebanyak mengenal pasaran yang kehendak. Ilmu dia mesti ada. Ilmu dia mesti ada. Itu mesti ada. Perbendaharaan lagu. Knowledge dia tentang macam-macam lagu. Boleh menghasilkan lagu yang orang kata sampai ke standard sedap didengar. Sedap didengar. Kalau tak sedap, walaupun dia banyak buat lagu, tapi orang rasa tak sedap, susah juga. Ketahanan diri, kemudian orang cakap pasal jati diri, kejujuran, kebijaksanaan. Pasal kita tidak boleh lepas tentang kita je. Dalam dunia perniagaan, dalam dunia apa pun, dia ada dia punya muslihat. Jadi kebijaksanaan tu mesti nak ada. Pertama sekali, industri filem inilah merupakan sebuah industri yang memang sudah menjadi terkenal. Yang ramai berminat untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Apa yang perlu kepada mereka yang berminat dalam menceburkan diri dalam bidang perfilman ini, mestilah pertama sekali memahami tentang apa yang hendak mereka lakukan. Dan dalam masa yang sama juga memahami tentang hak mereka, yaitu hak cipta. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati dan memahami tentang apa yang dimaksudkan hak cipta. Jadi apabila kita memahaminya, maka kita akan mengawal dan kita akan berbuat sesuatu untuk melindungi hak kita. Terutama sekali dalam bidang perfilman ini banyak bidang yang boleh kita lindungi. Sebelum kita berkarya, kita harus tahu dulu apakah bidang-bidang yang kita rasa ini akan menjadi hak cipta dia. Sebab hak cipta inilah sesuatu yang dalaman. Bukan sesuatu yang boleh kita lihat kecuali sesudah dilahirkannya. Kalau kita buat perbandingan, kalau hak cipta membina sebuah bangunan, umpamanya seorang arkitek, dia boleh klaim ini adalah desain dia kerana kita nampak bangunan itu tersergam. Tapi mungkin di dalam bidang perfilman agak berbeza sedikit kerana dia merupakan tulisan. Tulisan. Dia bermula daripada tulisan. Maka itu tulisan itu hendaklah kita jadikan dia sebagai satu bahan hak cipta kita. Tetapi dalam masa yang sama kita haruslah tulisan yang kita lakukan ini hendaklah datang daripada pemikiran kita asli. Jadi keaslian itu yang boleh kita klaim bahawa itu hak cipta kita. Yang penting ialah kejujuran. Itu yang penting. Kejujuran kita di dalam bidang yang kita ceburi. Apakah kita melakukan ini hanya secara sambil lewat ataupun a part-time job, kita buat secara sambilan sahaja. Itu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Dan kita haruslah menjadi penglibat industri ini seorang yang profesional. Berarti penumpuannya dalam bidang ini 100%. Jadi saya menyarankan supaya kita menambah ilmu. Dalam masa yang sama, kita juga harus mengerjakannya, yaitu membuat kerja-kerja praktikal. Kerana kerja-kerja praktikal itu juga adalah ilmu. Teori dan praktikal haruslah bersama. Jadi kalau ada ilmu dan ada praktikalnya, maka dia akan menjadi seorang pencipta yang baik. Kita bukan mencari glamour dalam bidang ini, tetapi untuk menghasilkan sesuatu bagi generasi kita akan datang. Kita harus mencipta sejarah. Kita harus mencipta warisan negara. Kerana 50 tahun akan datang, kita dapat menyimpan segala hasil karya anak-anak muda hari ini. Kerana di dalam sesebuah penciptaan itu, termasuklah filem dan lain-lainnya, dia merupakan sesuatu yang boleh kita simpan. Ratusan malah ribuan tahun akan datang yang akan dituntuni oleh generasi akan datang.
kebanyakan ilham-ilham yang saya dapat ni daripada persekitaran sebenarnya. Daripada apa yang saya tengok, yang saya dengar, cerita orang, ataupun apa sahaja topik-topik yang hangat, apa yang berlaku. Sebab saya banyak menulis karya-karya yang menyentuh apa yang berlaku, iaitu situasi. Bagi saya, aspek paling penting adalah ilmu itu sendiri. Sebab saya perlukan sesuatu cerita yang realistik. Okey, maknanya saya perlu membaca, saya perlu buat research, saya kena mencari fakta. Sebab penulis hari ini bukan macam penulis zaman dulu. Zaman dulu mungkin dia orang banyak menulis dari imajinasi. Sebab tu dia orang mungkin duduk kat pantai, kat dalam gua, okey, untuk dapatkan ilham dari idea. Tapi hari ini tak boleh jadi macam tu. Sebab penulis sekarang banyak benda yang kena tahu. Ilmu bantu penting. Jadi maknanya macam saya aspek paling penting adalah sebuah karya yang dihasilkan itu di samping ianya mempunyai nilai-nilai fiction, tetapi mesti ada fakta-fakta penting. Nasihat kepada penulis baru ni sebenarnya tak ada. Tapi kalau nak menulis tu mereka perlu menulis. Sebab untuk menjadi seorang penulis, kita bukan sekadar yang kebanyakan budak-budak baru, remaja ni yang saya perasan, dia orang ada minat, ada bakat. Tapi dia orang menulis, tapi dia orang malu untuk mempertengahkan dia orang punya karya. Dia orang selalu simpan, dia bagi kawan dia baca. Jadi kadang-kadang kawan-kawan dia baca, kawan dia kata komen, oh memang best, cerita kau sedap. Tapi buku tu tak diketengahkan. Maksudnya karya itu tidak diketengahkan. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang penulis ni, karya itu perlu diketengahkan, diperbacakan, atau maksud saya orang baca, dinilai, kemudian baru dari situ diterbitkan. Nasihat saya pada dia orang, just write. Tulis sahaja. Oh, macam tu rupanya kan? Orang lain caranya lain untuk dapatkan ilham. Yuan tahu tak? Azhar dapat tahu yang semua pengguna-pengguna muzik ni perlu bayar royalty untuk setiap persembahan awal muzik. Oh, tapi setiap macam mana yang pengeluar muzik tu akan tahu yang lagunya akan dimainkan? Takkan dia duduk tepi dia punya radio satu hari, lepas tu dengan semua stesen radio, bila lagu ni, bila lagu ni, bila lagu ni. Takkan dia nak pergi semua persembahan muzik? Memanglah tak boleh macam tu, Yuan. Itu sebabnya kita ada badan-badan kutipan royalty seperti PPM, MACP dan PRISM untuk melindungi dan mengawasi penggunaan hasil cipta mereka. Oh, gitu. Tapi PPM, MACP, PRISM ni fungsinya apa ya? Yuan tengok klip ni. Di Malaysia terdapat 3 buah badan kutipan royalty dalam bidang muzik. Yang pertamanya adalah Music Authors Copyright Protection yang mewakili penulis lirik, penggubah muzik dan juga publishing houses. Yang keduanya adalah PPM ataupun Public Performance Malaysia Sdn Bhd yang diwujudkan untuk mewakili syarikat-syarikat rakaman bunyi, iaitu syarikat-syarikat yang merakam lagu. Yang ketiga ialah PRISM ataupun Performing Artist Rights Malaysia Sdn Bhd yang mewakili penyanyi dan juga pemain muzik dalam bidang muzik. Badan-badan kutipan ini akan menetap kadar royalty dan mereka juga mengawasi kegunaan muzik dalam keadaan awam. Pencipta karya ni tak terfikir pula lagu dan lirik yang Azhar karya tu boleh menjadi sumber pendapatan. Yelah Azhar, ada bakat tapi nak pendam. Kalau Azhar dari dulu-dulu dah tahu pasal semua hak cipta ni kan, hari ni mungkin Azhar adalah seorang penulis lagu yang terkenal. Wah, sedap bunyi tu. Okey Yuan, malam ni Azhar nak sambung berkarya. Tajuk lagu Si Liza Penipu. Okey, tapi sebelum tu kita tengok tips-tips ni dulu. Apalah? Tempoh perlindungan hak cipta bagi karya sastra, muzik dan seni wujud selama hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematian. Bagi karya lain seperti rakaman bunyi, siaran dan filem, tempoh perlindungan adalah selama 50 tahun dari tarikh penerbitan.
Hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta membolehkan seseorang pemilik itu menggunakan hasil karyanya untuk pengeluaran semula dalam sebarang bentuk bahan, pertunjukan, tayangan atau permainan kepada awam, pengedaran salinan kepada awam melalui penjualan dan penyewaan secara komersial kepada awam. Jangan lupa untuk belanja yuan ya. Kalau menang pertandingan lagu tahun depan tu. Kalau menang. Jadi setelah menonton rancangan kita pada hari ini, sudah tentu anda lebih faham tentang kepentingan hak cipta untuk melindungi hasil karya ekspresi kita dalam pelbagai bentuk itu. Setiap orang ada potensi untuk menghasilkan hasil karya yang lahir dari inspirasi dan ilham tersendiri. Tapi untuk melindungi hasil karya kita itu dengan lebih efektif, kita perlu faham dan tahu menggunakan akta hak cipta yang sedia ada. Yang paling penting, kita harus menghormati hasil karya orang lain dan tidak menyalahgunakan hak cipta orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Betul tu. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang, selamat berkarya. Bye.